Okey, dah ada mula seorang dua dah masuk dah. Ain apa khabar Ain? Baru masuk. Tak baik ke? Alhamdulillah. Tu yang semua saya dah tegur ni. Ada yang tak tegur lagi tak? Zari, mic tak okey lagi lah mic. Tak okey lagi lah tu. Tak boleh nak jawab apa tu. Okey. Okey, baik. So saya akan mulakan sekarang. Apakah beza antara graf terarah dengan graf tak terarah? Kita dah belajar ni kita buatlah sebelum ni. Okey, tentang gelung, berbilang tepi, semua bucu, darjah apa semua tu. So hari ni saya masuk lagi satu subtopik, iaitu apakah beza antara graf terarah dengan graf tidak terarah ataupun tak terarah. Okey. So senang je. Ada lah tanda arah tu. Ni. Ni. Saya dah banyak kali dah, khabar banyak kali dah. Tajuk ni paling senang. Okey, graf terarah, graf dengan keadaan tepi. Tu tepi. Ni tepi lah ni. Yang mengaitkan dua bucu ditanda dengan arah kaitan. Nampak? Ada arah. Sama ada arah tu, kalau dari A, arah ni keluar lah. Okay? Ataupun satu lagi, ke dalam. Dia panggil out, in. Okay? Satu out, satu in. Untuk B ni, kita dapati dua-dua in. Dua-dua in. Untuk C, dua-dua out. Okay, untuk A tadi, satu in, satu out. Untuk B, dua in. Untuk C, dua out. Okay, ini panggil graf terarah lah, yang mana dia ada arah. Okay, graf terarah biasanya digunakan untuk kecilkan aliran suatu proses. Peta jalan raya, peta penerbangan, peta elektrik, rangkaian komputer, carta organisasi dan sebagainya. Okay. So, Raja satu ni, yang tadi ni, menunjukkan satu graf mudah arah lah. Anak panah yang ditandakan didapati bahawa ni yang saya cerita tadi, bagi tepi AB, bucu A ialah bucu awal dan bucu B ialah bucu akhir. Okey. Dengan kata lain, sebelum ni, kalau tak ada tanda ni, kalau macam ni je, ni A, B, kan? Masa kita tulis dia punya nama tu, awak boleh tulis A, B boleh, B, A boleh. Boleh, sebab dia tak ada arah. Tapi bila awak ada tanda arah macam ni, okay, so nama dia tak boleh ikut suka hati, awak mesti tulis ikut anak panah. Jadi A, B lah yang ni. Okay, dia macam vektor. Okay, ada anak panah. Kalau anak panah dia, kalau anak panah dia apa pula, belah sini, jadi nama dia apa dia? Apa BA. nama dia sekarang? Ya, BA. Okay, itu je, simple je. Okay, semua bucu dikait dengan satu arah saja. Maksudnya, dalam satu bucu tu tak bolehlah ada dua arah. Okay, contohnya kalau kita dah lukis A, B, tak bolehlah sini. Lepas tu, macam ni berlanggar pula kan. Tu tak boleh macam ni lah. Tak boleh jadi kes ada berdua arah dalam satu bucu ataupun satu tepi. Okay, so yang ini maksud ayat yang terakhir ni. Semua bucu dia kaitkan dengan satu arah sahaja. Okay, kita teruskan. Okay, yang ini rajah 2. Okay, rajah 2 menunjukkan graf terarah yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. So, ini gelung. Ini berbilang tepi. Okay. Mengikut arah anak panah yang ditandakan, didapati bahawa, okay. So, sekarang ni untuk bucu 4 ni, ni E4 kan. E4 ni H lah, tepi. PR, maksudnya, dia ikut anak panah ni. PR. Okay. P ialah bucu R, ialah bucu I. Maksudnya, start P, habis ke R lah. Tu maksud dia lah. Sampai E5, dia patah balik pergi ke sana. Okay. Jadi dia ada R ialah bucu awal, ataupun kita start dengan R, kita habis dekat P. Jadi dia punya nama pula RP. Okay, jadi kita kalau berbilang satu belah sini, satu belah sini. Berbilang. Tapi untuk gelung, dia ada satu arah saja. Contoh awak tengok E2 ni. Okay, E2 ni, QQ nama dia. Maksudnya daripada Q, dia patah balik Q.
Okey. So daripada Q dia patah balik Q, maknanya dia ada satu arah sahaja. Okey, bucu awal dan bucu akhir kerana E itu merupakan sebuah, bila gelung dia satu arah saja. Sebenarnya dia masuk satu arah lah, dia pergi ikut mana pun dia sampai tempat dia balik. Dia kalau dia pergi ikut ni pun boleh, dia pergi ikut ni pun boleh. Okey. Tapi dia satu arah lah, kalau dia belah sana lah, belah sini lah, tapi dia satu arah saja. Dan kita pun tak letak tanda anak panah kat situ. Okey, sebab kita tahu kod mana pun dia sampai, dia patah balik. Kalau dia pergi dia patah balik sampai Q balik. Okey, itu kalau untuk gegelung lah. Untuk berbilang tepi dia ada dua lah. Satu start sini sampai balik. So very simple lah. Saya tak rasa benda ni rumit macam AdMath lah. Tak, biasa je. So graf tak terarah ialah graf mudah atau graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi yang tanpa penandaan arah pada tepi yang mengaitkan dua bucu. Okey. Jadi kita akan jawab soalan lah. Okey, so beza antara graf terarah dengan graf tak terarah. Ni saya dah sebut tadi. Antara dia adalah, kalau graf tak terarah, saya kecilkan sini, tengok Kalau graf tak ada arah macam ni, okey. Dia tak ada arah, kita tu penulisan kedudukan pasangan bucu adalah bebas. Okey. Maknanya AB ni kat sini, awak boleh tulis AB, awak boleh tulis BA, tak ada masalah. Okey. Sebab dia adalah bebas. Penulisan dia. Penulisan kedudukan. Tetapi bila ada tanda macam ni, so awak tak boleh lagi bebas. Awak kena ikut tanda. Contoh macam ni BA. So kat sini kita kena tulis BA lah. Sebab tanda di sini. Jadi B pergi ke A. Jadi BA. Lepas tu kita tengok ni CA. Mana C pergi ke A. So anak panah ke sini. CA. BC. Nampak anak panah dia pun BC ikut anak panah. DC. So DC anak panah. Penulisan kedua pasangan bucu adalah mengikut arah pada tepi. BA dan AB ialah set pasangan bucu yang mewakili perlainan. Okey. Untuk darjah, sebelum kita buat tepi darab 2, untuk darjah, kat sini ada darjah kan. Okey, kita darjah ada 1, 2, 3, 4. Okey, ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita 4 darab 2 dapat 8. Nanti kita buat sebelum ni macam mana, atau kita kira lah bucu-bucu macam saya kata tu. Okey, tapi untuk graf yang terarah, dia sebenarnya jawapan dia sama juga 8. Cuma beza dia, kita kena tengok in dan out tadi yang saya cerita tadi tu. Pasal in dan out. Contoh kat sini Okey, kat sini ada. Dekat sini. Okey, awak tengok dia ada in dekat A ni A. Okey. In dia ni ada perkataan in ni ke dalam. Ada dua masuk. Maksudnya ni. 1, 2. Okey, untuk out pula keluar tak ada. Dia 2 masuk jadi kosong. Jadi 2 tambah 2. Okey. Jadi kalau awak kena buat semualah. B ni 1 keluar 1, 2 keluar B. Okey, tak ada masuk untuk B. Ni in kosong, keluar 2. Untuk C pula kita dapati 1 masuk, 2 masuk, 1 keluar. Okey, jadi B tadi ada B. Bukan B, C. Ni C kan. C kita dapati 2 masuk, 1 keluar. Ni 1 masuk, 2 masuk, 1 sini, 1 keluar. Okey, 1 keluar. Mana sini 2 masuk, 1 keluar. Okey. Kalau kita tengok D pula, D ni kita tengok in dia kosong. Memanglah tak ada kan. Tapi ada out tu ni. Out 1 je. In dia kosong. Kita jumlahkan semua 8 jugalah. Dari segi jumlah masih samalah. Okey, baik. Kita tengok kat sini pun sama juga. Kita tengok contoh yang ada gegelung dan juga berbilang tepi. Kan? Yang ni kita buat sebelum ni. Yang hari ni dia ada terarah. Yang kita buat hari ni dia ada arah. Okey. Apa maksud arah? Ada huruf je lah. A, B tu je lah. Okey. Ada in, ada out. Awak kena kira. Setakat ni okey tak? Okey. Cakap seorang-seorang ni. Ain okey, Ain? Zari okey? Zari boleh cakap dah? Okey, okey. Okey. Okey lah. Boleh ikut lah. Senang ke susah? Senang. Senang je. Okey. Belajar fizik lagi susah kan? Okey. Kita teruskan. Apakah beza antara graf pemberat dengan graf tidak pemberat?
Okey. Pemberat ni, kan, bila kita dah ada line, contohlah saya buat sini. Okey. Kita dah ada line. Sini A, sini B. Yang ni, okey, kita belajar dia macam ni. Kita belajar dia, ni bucu. Sambung. Okey, apa dia? Bucu. Okey, lepas tu kita belajar yang ni tepi. Okey, sekarang ni kita belajar hari ni, kita buat tanda ni. Dia berarah, okey, terarah. Ada arah pula. Okey, kalau ni A, ni B. Okey, dah ada arah pula. Sekarang ni ada pemberat pula. Pemberat maknanya dekat line ni nilai dia mungkin 100 meter ke. Dia pemberat weightage tau. Weightage maknanya dah mula ada nilai pun. Okey, tiba garis lagi panjang. C. Ni mungkin 500 meter. Okey. This is we call weightage ataupun pemberat. Dia macam satu nilai pada garis tersebut. Okey, boleh? Okey. Boleh faham? Okey ke tak okey ni? Okay. Jadi kita lihat kat sini, graf ni. Graf pemberat dengan graf tak pemberat. Okey. Graf tak arah, graf tak arah. Okey, tak ada masalah lah. Graf yang ada arah atau tak arah, kita boleh letak pemberat lah. Okey, tak ada masalah ni semua. Graf berpemberat ni saya nampak ni dah. Yang ni yang penting lah. Dia ada nilai dia macam jarak ke, masa, nilai arus ke, kos ke. Okey. Kalau graf tak pemberat, kita nampak dia macam dia tak ada nilai kan. Jadi mungkin dia macam ni. Jawatan garis makin tinggi tu, jawatan dia lagi tinggi kan. Contoh awak buat syaratan organisasi, atas ni penggawa. Okey, bawah dia guru kelas. Okey, bawah lagi ketua kelas. Ni nampak. Ini kita panggil tak ada pemberat, dia segaris je. Okey, tepi yang tidak ada pemberat. Jadi yang ni kita wakilkan dengan peta alih ke, peta pokok ke, peta buih ke. Okey, tetapi kalau yang ada pemberat ni, dia ada nilai lah. Contoh jarak. Di garis tersebut ada jarak, di garis tersebut ada masa, ataupun nilai arus, liter elektrik, ataupun kos dan sebagainya. Apa-apa je lah kita boleh letak. Okey, baik. Selesai yang itu. Soalan ni dia suruh lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Jadi kita lukis balik lah sebenarnya. Dia bagi maklumat ni. Okey, lukis je. Lepas tu dia bagi maklumat ni, lukis balik. Dia buat jawapan lah. So jawapan dia mungkin dekat yang ni lah kot. Saya awak tengok contoh ni, tapi nanti kita buat soalan yang soalan berkutek lah. Okay, saya pergi tu kat soalan lah yang ni. Okay, kita akan buat keempat-empat soalan ni. Okay, sekejap. Saya bagi jawapan terus untuk soalan yang pertama ni. Okey. Saya nak awak salin sekarang. Nombor 1 dengan nombor 2 ni saya bagi jawapan. Sebab dia bukan, dia lebih katakan dua perbezaan antara graf terarah dengan graf tak terarah. Kita dah belajar tadi. Tu jawapan dia. Salin sekarang. Seminit je. Salin sekarang. Dalam buku latihan praktik 51B nombor 1 dan nombor 2 soalan dan jawapan. Sebab yang ni saya bagi soalan ni, saya bagi jawapan terus. Sebab dia hanya nota saja. Okey, nyatakan dua perbezaan antara graf terarah dengan graf tidak terarah. So jawapan dia graf terarah ialah graf dengan keadaan tepi dua bucu ditanda dengan arah kaitan, manakala graf tak terarah ialah graf tanpa penandaan arah pada tepi tanpa pengaitkan dua bucu. Ni kita bincang dah tadi. So penulisan graf terarah mesti mengikut arah penandaan, maka graf tidak terarah penulisan adalah bebas. Okay, saya dah terangkan tadi. Awak cuma salin saja. Dah siap beritahu saya. Nombor 2, apakah maksud pemberat pada graf pemberat? Okey, diberi nilai atau pemberat iaitu maklumat yang mengaitkan antara bucu tersebut. Contoh dia boleh jadi
Mereka tadi dia boleh jadi sama ada jarak, masa ataupun apa-apa saja yang boleh kita letak sebagai pemberat. Okey? Dah siap? Ain dah siap, Ain? Belum. Cepat-cepat. Nampak tak? Kecil tulisan tu. Nampak. Okey, Salin cepat-cepat. Laju-laju. Saya bagi jawapan ni, nombor 1, nombor 2. Okey, nombor 3 kita bincang lah. Saya bagi jawapan juga tapi kita bincang lah. Dah. Dah ke? Dah. Dah awak type mesej ni. Dah, cikgu. Siapa tadi yang dah? Umairah eh? Dah, Ibu. Dah. Yang lain? Okey, dah. Yang lain dah. Saya suruh Dah. salin je kan? Bukan apa pun. Okey, terima kasih. Banyak yang dah lah tu. Saya dah dengar suara. Okey, Wawa pun dah. Okey, baik. Sekarang saya teruskan soalan ketiga. Soalan ni sama dengan buku teks kan? Nombor 3. Mana buku teks? Sama tak dengan buku teks? Dia kan 5.1b. Nombor 3. Lukis graf terarah. Okey, betul. Sebab ni saya type balik. Tu yang nak kena check betul-betul. Baik, nombor 3. Lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Jadi sekarang ni kita kena lukis. Kita kena buat apa? Kita kena lukis. Lukis balik graf yang diberi. Sekarang ni, kita nak lukis graf ni, kita kena buat basic yang sebelum ni yang kita buat. Iaitu kita kena ada ruang. Ni ruang dia. Okey. Jadi, kejap lah. Saya nak kena tengok soalan. Tak nampak soalan. Okey. Lukis graf. Bukan soalan ni. Sekejap. Mana dia? Ni. Okey. Lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Okey, baik. Sekarang ni first kali kita tengok bucu yang dia bagi. Dia bagi bucu ada berapa? Bagi tahu saya bucu dia ada berapa? 7. Kira bucu dia ada berapa? 7. So kita kena buat berapa? Apa benda kita nak kena buat sekarang dengan 7 bucu tu? Buat titik 7. Ya, terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Macam itulah lebih kurang ya. Saya pun tak tahu. Macam mana pun tak apa saya kata. Jangan sekan ikut keadaan. Ikut. So tu katalah macam ni.
Berapa dah sekarang ni? 6 baru je. Atas sini lah. Buat je lah, mana pun tak apa kan. Okey lah, saya buat macam tu lah. Okey, baik. Sekarang ni saya kena buat apa? Tandakan huruf dengan huruf lah. Yang ni adalah P. Yang ni adalah Q, R, S, T, U, V. Okey, setakat ni okey? Okey. Okey, lepas tu saya buat apa sekarang? Apa kita nak buat sekarang? Lukis tepi. Ya, terima kasih. Sambung. Sambung je dulu je. Ataupun awak ikut tu, betul apa dia bagi tu? PQ. PQ. QR. Lepas tu QS kan? Ikut je lah dia bagi tu. QS. QR. QS. Lagi dia bagi apa? SP. SP. Jangan lupa bubuh arah. PQ ni. PQ. QR. Lepas tu QS. Lepas tu SP. Lepas tu SR. SR. ST. ST. Lepas tu UT. 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 Okey? Setakat ni okey? Okey tak okey? Okey, okey. Okey. Okey, kalau awak buat bentuk lain pun tak ada masalah. Kalau awak buat tu jadi benda lain, contoh awak buat TU ni kat belah sini ke belah kanan tu, tak kisah semua tu. Asalkan kita ikut syarat lah. Kita boleh sambungkan dia. Ataupun awak buat titik T ni kat sini ke, U kat sini kan, dia sambung belah situ ke, tak apa. Tak ada masalah pun sebab saya tak ada ruang, saya buat ikut ruang saya je lah. Asalkan ikut syarat, PQ, QR tu semua ikut syarat. Okey. Jadi soalan yang pertama kata lukis graf kan, lukis graf terarah. Jadi kita dah lukis lah, yang A ni dah siap lah kot. Okey, A dah siap lah kan. Okey, baik. Sekarang ni kita nak buat soalan apa pula? Soalan B1. Ni soalan A. Soalan B kita kena buat lain lah. Lukis kat sini pula. Okey, kita dah siap A dah. Soalan B1. Mempunyai satu gelung pada bucu Q dan satu gelung pada bucu S. Okey. Macam mana nak buat ni? Maknanya, macam mana nak buat? Mempunyai satu gelung bucu Q dan satu gelung bucu S. So, saya nak buat macam mana ni? Ada idea? Lukis balik lepas tu tambah gelung. Okey, lukis balik. Tapi saya ingat satu dengan dua ni kita kena join sekali ni. Maksudnya, nombor B ni, kita tak boleh lah lukis ni je satu gambar. B ni semualah. Okey, maksudnya, mana soalan ni? Ni. Tadi A kita buat semua ni settle dah. Okey, A kita buat settle dah. Sekarang B ni kita buat satu graf je. Tapi semua ni kena wujud. Maksudnya ciri-ciri ni. Awak jangan pula buat soalan ni satu. Lepas tu awak buat ni satu pula. Saya awak buat semua ni satu pula. Tak, dia semua sekali lah. Okey. Maksudnya ni satu soalan lah. Satu graf. Mempunyai ciri-ciri dia mempunyai satu gelung pada bucu Q. Satu gelung pada bucu S. Lepas tu QS berbilang tepi. Lepas tu dia bagi pula in out. In out ni kita kena berbual anak panah lah. Okey. Boleh Boleh, Okey, jadi boleh. kita buat lah. Kita buat B. Awak kecil sangat ruang saya B ni. Okey. So, saya buat titik dulu. PQRS dulu lah kan. P. Kita buat dulu yang PQRS ni. P. Q. R. S. Ataupun nak buat tak yang TUV ni? Buat juga kan? Dia satu soalan je kan? Soalan yang sama kan?
ke soalan lain? Soalan sama. Sebab bucu yang dia kata ni, lukis gerak tak arah so, yang soalan A ni dia bagi bucu dia 7 tadi kan. Tapi B dia bagi tahu berapa bucu-bucu semua ni. Tak ada. Masalah dia tak ada. Maksudnya kita B ni, kalau awak tengok soalan B, bucu dia ada berapa sebenarnya kalau awak lihat balik. Soalan B ni soalan lain lah, soalan lain. Dia tak ada kaitan dengan A. A ni A lah. Kita dah buat tadi A kan. Okay, A kan kita dah buat. Kat sini saya padam balik. Maknanya saya pun keliru macam nak pakai balik soalan ni. Apa tu? Soalan A ni saya nak pakai pula PQRN sebab dia pakai huruf yang sama kan. Jadi sekarang ni kalau kita tengok balik soalan B ni. Okay, soalan B ni. Dia sepatutnya tak ada kaitan dah dengan soalan A. Dia soalan lain dah. Sebab apa saya boleh kata macam tu? Sebab kita tengok dekat nombor 3 ni. Ayat nombor 3 awak tengok ni. Ini adalah bucu-bucu dia PQRS. Maksudnya bucu kita ada 4 je lah. Betul lah. Boleh faham sekarang ni? Tak perlu kita buat 7 bucu yang atas ni. Tu maksud dia. Ni yang atas ni 7 bucu kan. Ni sebenarnya soalan lain. Soalan A dah siap dah. A yang ni. Soalan B tak boleh pakai dah soalan 7 bucu ni. Kita kena pakai yang nombor 3 ni. Nombor 3 ni adalah kita nampak kat sini ada 1 bucu, 2 bucu, 3 bucu, ada 4 bucu saja. So dia ada PQRS. Okay. Jadi saya harap awak faham lah benda apa saya nak beritahu tu. Soalan B adalah soalan yang lain. Okay, saya pun baru terperasan ni. Okay. So saya tanda dulu macam tadi 4. Okay, so ni P Q R S. Saya sambung je lah titik-titik ni dulu. Tak tahu lah ikut keadaan ke tak apa. Kita tengok dulu lagi. Okey, baik. Kita tengok soalan. Soalan dia kata, kita tengok A dulu. Mempunyai satu gelung pada bucu Q dan satu gelung pada bucu S. Okey, gelung tu apa dia? Satu bucu Q, satu bucu S kat sini. Satu, dekat sini satu. Gelung tu apa? Pak Saintis. Gelung tu apa? Yang bulat tu. Ya, yang bulat tu. Jadi kita buat yang bulat tu kat sini. Okey, yang bulat tu kat sini. Okey. Hai. Rosak saya punya huruf. Okey. Sebab yang ni bulat. Yang ni bulat. So, yang ni tadi huruf apa? P, Q, R, S. Okey, boleh eh? Ada soalan yang pertama. Okey. Yang A tu. Mempunyai satu gelung pada bucu Q dan satu gelung pada bucu S. Q ialah berbilang tepi. QS. Mana QS? Ni QS. Bilang tepi tu macam mana pula? Berbilang tepi tu macam mana? Gelung bulat. Berbilang tepi tu apa? Yang bujur tu Berbilang sambung tu ke bilang titik tepi. tu. Ya, terima kasih jawab. Yang bujur tu, yang ini. Okey, yang ini. Okey. So kita tengok yang bujur tu sekarang. Ada tak dia punya huruf-huruf? Okey, settle lah QS dia berbilang tepi. Sekarang kita tengok ni, in out pula. Okay, kita tengok in out ni. Okey, jadi saya harap awak boleh tengok dekat buku awak. Jadi saya pergi buat je lah. Awak tengok kat buku saya. Sebab saya susah nak tunjuk kat dia kat atas kan. Okey. Jadi sekarang ni, kita tengok in out dia. Awak tengok kat buku awak. Untuk huruf P, berapa masuk, berapa keluar? Kosong masuk, 2 keluar. 2 keluar. Memang dia ada 2 je pun. Kalau awak perhati, awak dekat P ni ada 2 garis kan yang keluar kat situ. Kat sini satu, kat sini satu kan. Ada 2 je garis. Jadi dia kata kat sini ada 2 out kan. Jadi saya perlu tulis 2 out tu. 1, 2. Okey. Out lah tu. In tak ada. Boleh faham saya kat ni? Boleh, boleh. Kalau Q pula ada berapa in? 4.
Okay, kita tengok dekat queue ni. Ada 4 in, out ada 2. Okay, so kita nak buat macam mana tu? Okay, selalunya garis yang macam berbilang tepi ni, saya bagi tahu dah tadi, dia mesti satu macam ni, satu macam ni, satu keluar tu masuk lah kita kata kan. Okay, selalunya macam tu, dia tak boleh berpusing. Patah balik satu yang ini aja. Okay, gegelung ni. Gegelung ni dia macam masuk pun ada, in pun ada. Okay, so gegelung ni dia mewakili keluar dan masuk, dua-dua ada. Okay, jadi sekarang ni kalau dia kata dekat queue ni ya, queue ni tadi dia kata ada satu dekat sini lah, saya pun tak nampak kat atas. Di in queue. Dia kata ada 4. Di out queue. Dia kata ada 2. Okay, sekarang ni kita tengok yang masuk ada 4. Kita berapa ada masuk dah sekarang? Saya tanda dengan kuning ni. 1, 2, yang ni kira 1 dah. 3. So kita kena buat lagi 1 yang mana? Beritahu saya lagi 1 nak bagi cukup 4 ni. 4. Kita dah ada 1, 2, 3. Kita ada kat sini 1. Kita ada 2 sini. Kita ada sini 1. Gegelung ni keluar ada, masuk ada. Kat R. Bagi 1. R apa? R? Q. RQ. Yes, RQ ni kita kena buat masuk. Baru cukup 4. 1, 2, 3, 4. So ada 4 R yang masuk. So kita selesai dah yang itu, masuk. Kita tengok yang out pula. Okay, kita tengok yang out pula. Out ni, tadi, yang ini tadi in. Okay. So kita dapati yang out ni, ada kat mana? 1 dah ada. Okay. Lagi 1 nak yang mana? Yang gegelung ni. Gegelung ni, keluar pun ada, masuk pun ada. Faham ah? Boleh faham tak? Gegelung ni, keluar 1, masuk pun ada. Keluar pun 1, keluar 1, masuk 1. Gegelung. Okay, berbilang tepi pun sama. Dia masuk, tapi kita nampak lah arah dia tu, tapi macam gegelung ni masalah sikit kita tak nampak. Tapi kita kena faham bahawa dia ada mewakili keluar dan masuk. Okey, jadi kat sini kita tak payah buat apa dia lah sebenarnya. Maknanya dah nampak dah 2 dia. Tak mana 2 dia? Yang ini. Okey, out ni ada 2. Yang mana? Yang ni 1, satu lagi yang inilah. Okey, okey tak sangat ni? Fikri hari ni senyap ya Fikri. Merajuk ke apa? Bukan merajuk tu. Line slow tadi. Oh, lain slow. Okey, tak apa. Sekarang ni saya nak teruskan yang R pula. Okey, kita salin soalan tu. R tu adalah D, in. Okey, R pula. R dia kata kosong. D, out untuk R jugalah. 1 in, 1 out. So, yang ni 2. Dan kita tengok dekat R. R kat sini. Okey. Sekarang ni, dia kata in kosong, out 2. So, kita terus tambah sini 1 lagi lah. Bagi out 2. Sebab out ni keluar kan, 2. Jadi, 1 kat sini, 1 kat sini. Ataupun 1 sini, 1 sini. Out 2. In tak ada, kosong. Oh, okey, boleh. D untuk huruf apa yang last? S. D, S. in, S. So, S dia nak 4. Sama macam tadi lah. 4. Satu lagi dia nak D. Out untuk S dia nak apa? 2 Okey, ini sama macam tadi dah. Sepatutnya sekarang kita tengok, kita kira je lah betul tak betul. Okey, S ni ada dah 4. Sekejap, okey balik. Okey. Okey, cukup dah 4. Cukup. Cukup. 1, 2, 3, 4 kan? Untuk in 2 je. Untuk out, in yang masuk, out 2 je. 1, 2 lah. Okey, cukup. Boleh. So ni lah jawapan dia.
Okey, yang kita buat sekarang ni, inilah jawapan dia. Ni jawapan dia. Ni. Ni adalah jawapan dia lah yang kita buat ni. So, okey Kita teruskan? Okey. Kita teruskan Baik. Nombor 4. Okey, saya baca soalan jap. Berdasarkan maklumat dalam jadual 1 dan jadual 2, kita lengkapkan graf berpemberat. Tadi kita cerita pasal graf terarah saja. Sekarang kita cerita pasal graf pemberat pula. Okey, graf pemberat saya dah beritahu dia ada nilai, jarak, masa dan sebagainya. Okey, lengkapkan graf berpemberat dan tak terarah yang diberikan. Dia ada pemberat tapi dia tak ada arah. Kali ni dia tak ada arah. Okey, baik. So dia bagi kat kita graf yang tidak lengkap. So kita yang kena lengkapkan lah. Okay, kita yang kena lengkapkan. So dia bagi kat kita tu tempat, nama tempat, Kuala Pilah, KP, bucu dia KP, Bahau, B, Rompin, R, Batu Kikir, BK, Juasih, J. Okay, jadi kita nak buat tu, yang graf yang ini kan tak lengkap. Dan kita kena bagi lengkap lah. Okay, saya kena ingat buat kat tempat lain aku. Bagi ada ruang besar sikit. Ada kawasan kat sini. Ni. Pun sama kot kecil je. Okay, tapi tak apalah. Buat je lah. Tu saya salin balik yang asal Ni yang asal. Mana bentuknya? Ni. Ni KP J B. Okey, ni yang asal lah. KPJB yang soalan bagi. Jadi sekarang ni kerja saya adalah saya perlu lukis balik supaya saya boleh buat ikut yang dia minta lah. Okey, yang dia minta apa tu kita kena ikut lah. Antara yang dia bagi kat situ pasangan bucu dia. Okey, dia bagi kat situ JB. Awak tengok kotak yang ada tulis jadual 2 tu. Pasangan bucu dia JB. Okey, JB dia 11.6. Jadi kerja kita sekarang ni kita tulislah 11.6 tu, masukkan nilai tu. Jadi 11.6 JB. Okey. Lepas tu dia kata KP pergi R. Jadi R tak ada kat situ kan? Jadi kita kena alamak. Sekejap ada orang telefon saya. Okey. Minta maaf ada gangguan sebentar. Awak masih bersama saya ke ni? Ya. Ada. Ya, ya. Okey, baik. Sekarang ni kita nak sambung KP dengan R. Untuk jadual tu, kalau kita tengok jadual ni, KPR. Jadi R tak ada. Jadi kita kena bubuh titik R tu. Saya bubuh titik R ni. Nak pakai color apa pula ni? Katalah hijau. Okay, saya sambung. Baru. Okey, R. So, dia bagi nilai dia berapa? 40 kan? Sini 40. Okey, so R lepas tu kita tengok dia bagi lagi BR. BR. Okey, sambung je lah BR ni.
Macam tak logik ya BR ni. BR ni kalau kita tengok apa kenapa tak logik. Cuba tengok betul-betul kenapa tak logik. BR. BR tu 20.7. Kan? KP dengan R tu pendek je. 40. Jadi kita nak kena bagi logik sikit lah. Walaupun sebenarnya tak apa kan. Tapi saya rasa saya kena lah bagi jadi logik. Macam nak bagi logik? Kita kena bagi pendek sikit. Dia kena turun sikit macam ni. Okay. So ini akan jadi B. Okay. So sini akan jadi 20. 20.7. Okay, baru nak nampak logik sikit. BR tu kecil pendek lah sikit daripada, walaupun lebih kurang kan. Tapi saya kena padam yang atas ni. Okay, so yang ni saya tulis ni 11.6. Okay, sekat ni okay. Tejas tu nampak tak? Faham tak? Okay ke tak okay? Okey. Alright, terima kasih. Sekarang ni, kita tengok lagi soalan dia. Lepas BR, dia bagi kat kita BK. Ada ke BK kat sini? Tak ada kan? BK dia bagi 11.4. Jadi kita bubuh lagi satu titik BK pula. Okey, katalah dekat sini pula. BK kan. Jadi saya letak sambung BK. So sini BK. Okey, berapa nilai dia? 11.4. Tu masuk je lah 11.4. Okey, sekarang dia beritahu BKJ. Dia sambung ni lah. BKJ sambung sini. Ada kat situ pun. Hijau. BKJ ada kat situ. BKJ 6.6. Masuk 6.6. Okey, KPJ. Mana KPJ? KPJ ada kat situ. KPJ kita dah lukis. Jadi kita tulis je nilai dia. 9.3. Okey, setakat ni okey tak? Okay, okay. Okey, kita dah lengkap dah buat bucu-bucu dia semua. Okey, sekarang ni apa yang dia tanya? Inilah. Encik Benny dan Encik Muruges memandu kereta masing-masing dari Kuala Pilah ke Rompin. Mana Kuala Pilah? Ni Kuala Pilah saya tanda dengan highlighter biru. Kuala Pilah ke mana? Rompin. Ke sini. Alamak, dekat je. Okey, dengan keadaan. Apa keadaan dia? Encik Benny memandu mengikut jarak terpendek. Okey, nombor 1. Jawapan dia apa? Nombor 1. Jarak 40. terpendek. Ya, jawapan dia 40 lah. Jarak terpendek. Okey, tu je lah KP pergi ke A terus. Terus sampai kan. Encik Muruges memandu melalui Juasih dan Bahau. Ni Juasih Ni Juasih, ni Bahau. Maknanya dia ikut kat sini. Dia pergi sini, dia pergi sini, baru dah dia pergi ke sini. Okey, jadi kita nampak dekat situ nombor 2 ni kita kena tambah lah kot. 9.3 tambah 11.6 tambah 20.7. Jadi jawapannya berapa tu? Calculator please. 41 kot. 41 kod. Berapa 41 kod tu? Tambahlah calculator. 93 tambah 11.6 tambah 20.7. 41.6. Jawapannya 41.6. Terima kasih. Okey, jawapan dia 41.6. Okey. Ada lagi soalan ke? Apa dia tanya lagi? Hitung beza jarak dalam KM perjalanan dari Kuala Pilah ke Rompin oleh Benny. Beza jarak. So, berapa beza dia? 41.6 tolak 40. Jawapan dia 1.6 kilometer. Senang ke susah? Senang. Senang. Okey, terima kasih kerana beritahu terus terang. Memang senang. Okey. Jadi, kita ada lagi lebih kurang setengah jam. Saya nak masuk subgraph. Okey. Awak tengok muka surat ataupun sekejap. Buku teks dulu lah. Okey, ni subgraph. Okey.
Sekejap saya bagi boleh bagi saya seminit. Seminit je. Sekejap Okey. Saya sambung Dah take 5 dah. Saya pun take 1 je. Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh, Okey, boleh. terima kasih. Boleh. Baik, hari ni sekarang ni saya nak masuk pula bagaimanakah mengenal dan melukis subgraf dan pokok. Okey. Dia benda ni senang je. Okey, saya kata tajuk ni tajuk yang paling senang. Okey, subgraf dan pokok. Okey, saya baca dulu. Okey, bila baca ni rasa macam susah tapi sebenarnya senang. Okey. Alright. Apakah yang anda faham tentang subgraf? Subgraf merupakan sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Okey, suatu graf H dikatakan subgraf kepada graf G jika bucu-bucu bla bla bla. Okey. Tengok ni, secara ringkasnya suatu bucu dalam graf G adalah subgraf. Okey, kita baca ni kita pening. Okey, jadi saya tunjuk contoh terus apa dia, benda apa tu. Saya nak tahu. Saya sekarang macam graf. Daripada nama pun kita dah boleh tahu dia apa benda. Kalau tanya saya, baik saya tengok nama dia aja. Okey. Graf, awak tahu tak topik, betul ada subtopik. Apa maksud dia? Ada topik, betul ada subtopik. Hasanah, cuba beritahu saya. Apa maksud subtopik? Kita ada topik, betul kita ada subtopik. Apa maksud dia? Alamak, Hasan senyap je pula. Ain, bagi tahu saya Ain. Ya, Apa maksud subtopik? topik yang ada dalam topik besar tu. Lebih kurang macam itulah. Dia ada topik besar, lepas tu sub tu macam tajuk kecil-kecil lah topik. Sama juga graf. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, kita ni graf G, graf yang asal. Okey, graf yang asal. Lepas tu dia tanya, tentu kepada Raja 1, Raja 2 ni ada subgraf bagi G. Dia nak tanya, graf Raja 1, Raja 2, Raja 3, Raja 4. Graf ke sub ni sub bahagian. Sub kan? Sub bahagian, sebahagian. Okay, maksud sub tu adalah sebahagian. Maknanya kalau dalam kes ni kita tengok PQRS ni, kita tengok P dia datang daripada sini, betul? Adakah dia sebahagian Ya. PSE5 semua betul kan? Jadi satu lah, ya, jaja saya tahu kerana pasangan bucu tepi adalah sama dan dia nampak jelas sebahagian daripada graf tu. Okey, kalau kita tengok yang kedua ni, kita tengok yang ini. Kita tengok yang ini. Okey. So ada masalah sikit. Apa masalah dia? Masalah dia ni. Patut bulatan ataupun gegelung tu dekat Q tapi dia buat gelung-gelung kat P, betul tak? Okey, jadi menyebabkan dia bukan subgraf. Okey, tidak kerana kedudukan gelung itu. Okey. Maknanya dia sebahagian ni mesti sebahagian betul lah. Okey, macam sebahagian daripada badan awak kan. Tangan awak. Tangan awak ni kena tangan yang betul lah. Tak boleh lari sikit macam tak boleh. Okey, jadi contoh kita tengok Rajah 3 ni. Kita tengok Rajah 3. Rajah 3.
Macam sebahagian lah, tapi apa masalah dia? Kalau kita tengok daripada ni apa masalah dia? E3 tu. Masalah dia satu je. E3 ni. Dia sepatutnya E5. Okey. Dia terasing macam tu tak apa, tak masalah. Dia memang sebahagian daripada graf, tapi bila benda tu bukan benda yang sama. Okey. E3 dengan E5. So sebab itulah dia bukan subgraph. Okey, sama juga yang ini. Kita tengok apa masalah dia. Masalah kita tengok kat atas ni, kita tengok kat sini ada E3 sedangkan yang asal E2. Okey, jadi itu menyebabkan kita tak boleh terima dia sebagai ini subgraph. Subgraph mesti benda yang sama. Walaupun dia ambil sikit pun tak apa, tapi dia panggil sub sebahagian. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, terima kasih. Jadi saya teruskan. Yang kedua dia tanya pokok. Apakah yang anda faham tentang pokok ni? Bukan pokok kat luar rumah awak tu. Bukan. Okey, pokok ialah satu graf, ialah subgraf bagi graf tersebut dengan ciri-ciri berikut. Okey, pokok dia mesti graf mudah, tanpa gelung, tanpa bilangan. Dia pokok ni graf dia simple je. Dia mesti titik, 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 macam tu je. Dia tak boleh ada bulatan, gegelung, berbilang tepi, semua tak boleh. Okey, tu pokok. Dan semua bucu mesti berkait dan setiap pasangan bucu dikait oleh satu tepi saja. Maksudnya kalau kita ada bucu yang macam ni, kita ada bucu yang uh, bucu. Ni kira pokok ni. Okey, dia tak macam kita kongsi, kita sambung lagi. Macam ni. Bucu ni dia tak boleh. Yang ni bukan pokok. Pokok dia mesti ni pokok. Yang ni bukan pokok. Ini nak cerita explain B ni. Explain B ni. Semua bucu mesti berkait dan setiap pasangan bucu dikaitkan satu tepi saja. Maksudnya bucu ada dua, garis ada satu. Itulah maksud dia. Okey, dia tak boleh lagi keluar lagi. Okey, dan keduanya tentang ini. Kalau awak tengok ni, bukan yang ketiga. Bilangan tepi dia mesti sama dengan bilangan bucu tolak satu. Okey, kalau bucu dia ada 10, bucu dia 10 tolak 1 9. Maksudnya bilangan tepi dia mesti 9. Okey, so kita kena kira. Dia mesti ada tiga-tiga ni. Dia mesti ada tiga-tiga ni. Barulah dia dikatakan pokok tu contoh yang ini. Okey, ini contoh yang senang lah. Okey, Raja satu bukan suatu pokok kerana semua bucu terkait. Nampak ni bucu sambung-sambung je. Setiap pasangan bucu dikaitkan dengan satu tepi sahaja. Tidak ada gelung atau bilang tepi. Okey, ikut syarat lah. Dan bucu dia 5, tepi dia 4. Tolak 1. Bucu tolak 1 dapat tepi. Okey, contoh kat sini kita bucu dia berapa? Bucu dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tolak 1, 4. Kalau kita kira tepi dia 1, 2, 3, 4. Okey. So tepi dia 4. Maknanya dia pokok lah. Okey, yang bukan pokok yang macam ini, kes yang macam ni. Awak tengok ni, Rajah 2 bukan pokok kerana bucu B dan E. Ini saya tunjuk tadi, dia tak boleh keluar banyak. Nampak dia tak boleh keluar banyak macam ni. Macam tu, patutnya BE je. Ni jadi B, C, D, E. Maksudnya ada banyak lah. Okey, maksud B, C, D, E boleh sambung pergi tempat 2 kali. Banyak tempat pergi situ. So dia bukan pokok. Bucu dia 5, tepi dia pun 5. Awak kira bucu berapa? Bucu 1, 2, 3, 4, 5. Tepi dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Bila tepi 5, bucu pun 5, so dia bukan pokok. Boleh? Boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh. Okey, simple kan? Okey, maknanya kali ni kita benda tu subgraph, satu pokok. Okay. Pada soalan. Okey ni. Alright, ni soalan dia. Jadi, awak baca soalan tu, tentukan sama ada rajah-rajah yang diberikan ialah subgraph bagi G. Saya bagi awak seminit. Kali ni awak dah pula bagi, saya dah kering tekak dah. Okey, cuba awak baca. Lepas tu saya tanya awak jawapan dia.
Okey, dah lah kot. Okey. Okey, kepala dah. Tentukan sama ada rajah-rajah yang diberikan ialah subgraf bagi G. Saya dah cerita tadi apa dia subgraf. Subgraf tu bahagian daripada dia. Saya bagi tahu saya. Rajah satu ni subgraf ke tak? Rajah satu. Dia Subgraph. ya atau tidak je. Ya. Ya, ya. Subgraf. Okey. So nombor satu ni jawapan dia subgraf, betul lah. Subgraf. Okey. Nombor dua, rajah dua. Dia tak Ya. bucu je. Jawapan dia subgraf. Ya, sebab dia sebahagian. Dia jangan ada lari je. Okey, rajah tiga. Ya. Ya, ataupun subgraf juga. Okey, rajah empat. Ya. Subgraph. Subgraf. Terima kasih. Okey, rajah lima. Bukan. Tak. Bukan. Okey, sebab? Y4 tu. Okey, terima kasih. Empat ni kat sini E1 kan? So tak boleh. Alright, jadi kita tulis kat situ bukanlah ataupun tidak. Ataupun bukan subgraf. Apalah, tidak lah. Okey, baik. Rajah 6. Bukan. Tak. Okey. Pangkah lah tak? Okey, terima kasih. Saya buat cepat sikit lah. Okey, rajah 7. Bukan. Tak. Apa masalah dia? E2. Dekat pingat tu. Ni kan, E2 dengan E3 ni kan. Problem sikit lah, tak betul. Jadi, so pangkah. Okey, rajah 8. Ya. Ya. Rajah 8, ya. Okey, ataupun ya lah, ya. Ataupun, saya write je lah. Saya write kat 9 pula. Okey. Rajah 9. Bukan. Bukan, terima kasih. Rajah 10. Bukan. Rajah 10 pun bukan. Okey, terima kasih. Rajah 5. Dah 5 pula. Ya. Rajah 11. Rajah 11. Rajah 11, ya. Okey. Okey, tie. Okey, baik. Nombor 2. Ni soalan ni selalu, bukan selalu lah. Nak kata selalu pun sebab periksa pun baru tahun lepas sekali je buat. Saya yang buat. Soalan ni saya kerap masukkan dalam soalan periksa lah. Soalan objektif. Soalan dia subjektif pun ada. Lukis 5 subgraf bagi graf-graf yang berikut. So awak kena lukis subgraf ni. Rajah pun tak apa. Asalkan apa? Sebab dia nak asalkan graf kan? Asalkan subgraf kan? So lukis 5 subgraf bagi graf-graf yang diberikan. Jadi maknanya setiap A ni, B ni, C ni awak kena buat apa? Awak kena lukis 5 subgraf. Susah tak nak buat? Senang. Senang. Senang je kan? Senang je. Kenapa saya kata senang? Awak lukis je lah. Satu titik pun dah dikira subgraf dah. P kan? Dah satu subgraf dah. Betul tak? Kalau awak bubuh lagi 2 titik ni. Q, R. Dah subgraf dia. Kan? Betul awak buat pula satu garis. Dah yang ketiga. Awak bubuh lagi satu garis dah yang keempat. Kan? Awak buat yang sedap dah 5 kan? Awak buat, kalau awak buat balik tempat-tempat pun tak apa kira subgraf sebab dia kata tadi subgraf adalah sub kepada dirinya. Maksudnya benda yang sama tu dia sub lah. Dah tentulah sub kan? Itulah maksud dia. Okay. So, ini je lah. Ataupun awak boleh buat macam ni saja ke. Asalkan huruf dia E3, E1, E2 tu tepat. Okay. Sebab dia ringkas lah, segitiga jadi tak banyak lah awak boleh lukis. Macam B ni banyak lah awak boleh buat 5 kan. Sebab dia ada gegelung kat situ. Gegelung pula. Dia ada berbilang tepi. Okay, dia ada berbilang tepi jadi banyak awak punya contoh-contoh yang awak boleh buat untuk 5. Awak memula dengan satu titik. Betul awak boleh buat ini saja. Atau boleh buat ini saja pun dah jadi jawapan. Buat ini saja pun dah satu jawapan. Kan?
Betul lah, sekarang awak faham apa benda yang saya cuba pasti ni? Faham. Apa yang saya cuba terangkan ni awak faham tak? Okey, ada keluar Faham. soalan lukis 5 ataupun lukis 3 subgraf. Memang ada soalan ni pernah keluar tahun lepas lah saya buat soalan akhir tahun. Okey, jadi soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 ni kenal pasti pokok dan bukan pokok. Saya bagi awak 2 minit. Perhati A, B, C, D ni, lepas tu saya tanya awak. Okey, perhatikan dia pokok ke tak? Dah. Dah. Okey, terima kasih. Baik, kenal pasti pokok dan bukan pokok daripada raja-raja di bawah. Sekarang ni, A ni pokok ke tak pokok? Tak. Bukan. Sebab Ada 4 titik, lepas tu ada 4 garis. ya, 4 tepi tak panggil 4 garis, 4 tepi. Okey, kita ada 4 bucu. Bucu ada 4. Ataupun kita panggil NV. Ada 4. Kita ada NE ataupun NE lah kan? Ish, betul. NE ada 4 juga. So tak boleh lah. Okay, rumus dia adalah bucu tolak 1 dapat tepi bucu tolak 1. Okay, bucu kena tolak 1. Okay. Okay, baik. B. So yang ni bukan lah. Bukan pokok. B. Bukan. Sebab Ada 6 bucu, ada 7 tepi. dia terbalik ya. Ha. Bucu dia tak cukup pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada bucu dia ada 6. 1, 2, 3, 5, 6. Sepatutnya kalau bucu ada 6, tepi kita ada 5 dah. Okay, tapi sekarang dalam kes ni kita tengok. Tepi dia jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih. Lebih pula 1. Lepas tu kurang 1 kan. Dia lebih 1. Jadi di atas sebab itu dia bukan satu pokok. Kita tengoklah garis kat sini kan. Dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh garis-garis yang macam tu. Garis yang keluar banyak ni tak boleh. Okay, so dia memang bukan. Baik, C? Ya. Ya, terima kasih. Ada berapa bucu kat itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita ada 8 bucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So berapa garis yang kita? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Betul ke? So dia ada 9 bucu kan? NV dia ada, bucu dia ada 9. So NE dia ada 8. Jadi yang ni kita boleh terima lah sebagai pokok ikut syarat. Kan dia tak ada juga yang apa tu? Garis apa tu? Yang tak terkait apa semua tu kan. Okey, baik. D. D bucu, bucu tak bucu pula. D pokok ke tak Bukan. pokok? Sebab apa bukan pokok? Bucu ada 4. Tepi ada. Garis tepi ada berapa? 1, 2, 3, 4 juga. Tu NV ada 4, NE ada 4, so bukan. Alright. Jadi selesai dah yang tu. Baik, nombor 4. Okey, nombor 4. Lukis satu pokok dengan maklumat yang diberikan. Okey. Lukis satu pokok dengan maklumat yang diberikan. So dia nak bucu 7, bucu 9. Okey, dia bagi bucu 9. Dia satu kes dia kat sini, dia bagi bucu kat sini, kes dia bagi tepi. Okey. Yang ni saya nak bagi tahu awak tak kisahlah bucu macam apa tu, lukisan awak jadi macam mana pun, asalkan dia mengikut syarat. Asalkan dia mengikut syarat. Kalau bucu 7 tepi dia kena berapa?
6. Terima kasih. Jadi apa yang saya buat adalah saya buat bucu 7 saya lukis kat sini ya. Ni untuk huruf A. So bucu 7 1 2 3 4 5 6 7 bucu 1 2 3 4 5 6 7. So apa yang saya buat sekarang saya sambung je lah semua ni. Ini yang paling simple kan. Yang paling basic ni nak lukis. So awak ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5. Per garis tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dah siap. Okay. Tak semestinya macam ni. Macam lain pun boleh nak panjang sikit, nak pendek sikit tu. No problem. Bentuk lah tak apa. Asalkan ikut syarat. Okay. Bucu 9 pun macam tu lah awak buat. Okay. Kalau tepi 5. Sekarang dia bagi soalan dia bagi tepi pula 5. Ha ni. Soalan dia bagi tepi 5. Kalau bagi tepi 5. Macam mana awak nak buat? Buat bucu 6. Bucu dia kita kena tambah 1 tu Betul ke? Betul kan? So bucu dia akan jadi 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey? Boleh sambung semua ni. 1, 2. Berapa ni? Ni. So saya ada 2, 3, 4, 5, 6. 6 bucu saya ada berapa garis? Satu tepi. 1, 2, 3, 4, 5. Okey? Ini adalah tepi saya 5. Tak semestinya macam ni lah. Awak boleh buat yang lain lah. Saya buat sama macam tu je kan. Janji betul jawapan ikut apa betul jawapan right lah. Kalau dalam periksa jangan betul. Okey, tapi awak nak kreatif, nak buat bentuk lain tak ada masalah. Nak pendekkan, panjangkan tu terpulang pada awak. Okey. So soalan nombor 5. Dia sampai nombor apa soalan dia? Sampai nombor 6. 6. Okey. Baik, soalan nombor 5 dulu. Macam mana kita nak buat soalan nombor 5? Lukis dua pokok berdasarkan graf yang diberikan. Okey. Maknanya apa? Kita perlu lukis balik ataupun kita buat keluar dia macam jadi subgraf. Tunjuk soalan A dulu. Tunjuk soalan A dulu. Okey, saya tunjuk soalan A. Lukis dua pokok berdasarkan. Maksudnya untuk soalan A ni kita kena keluarkan dua pokok. Okey. Jadi untuk dapatkan dua pokok daripada graf ni, okey, kita nak dapatkan dua pokok, kita kena ikut syarat-syarat. Pertama, kita kena buat dia subgraf, keluarkan daripada yang apa yang ada kat sini. Yang kedua, pokok tu ikut syarat pokok lah. Okey, yang betul. Katalah saya buat keluar 4-4 titik ni, 4-4 bucu ni. Okey, saya ambil semua bucu, 4 bucu. Okey, lepas tu apa saya buat? Saya cuba sambungkan. Okey, apa yang saya dapat kat sini? Saya ada 4 bucu, saya ada 3 tepi. Okey, so ini pertama. Okey, ni pokok yang pertama. Pokok yang kedua saya kena buat benda yang sama ataupun saya boleh buat saya boleh adjust macam ni juga, benda yang sama je. Saya buat benda yang sama. Sini. Tapi kali ni saya buat macam ni pula. Saya keluar kat sini pula. Okey. Saya boleh kurang lah macam tu. So dapat dah dua jawapan. Dia nak dua pokok. Nak buat macam lain pun tak apa. Okey, boleh? Hai. Hello. Boleh. Boleh. Okey, terima kasih. So B ni boleh buat dah agak-agak? Boleh. Sama je lah kan. Okey. So kita dapati memang soalan-soalan ni rasa senang je lah. Okey. Salah satu yang kita kena score full lah. Okey. Yang nombor 6.
Okey. Baik, nombor 6. Rajah di bawah satu graf tak terarah dan berpemberat. So ni graf ni rajah ni lah. Okey, rajah ni. Okey. Lukis satu pokok dengan jumlah nilai yang minimum. Okey. Maknanya kita nak buat pemberat yang minimum ni, maksudnya pemberat apa kata yang kita ambil yang minimum ni, maksudnya yang paling sikit lah. Okey. Jadi kita kena buat apa-apa lukis, sebab dia kata lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Dia syarat dia mesti yang paling sikit. Okey, maknanya awak tambah semua tu yang paling sikit. Okey, yang minimum. Jadi kita boleh buat dia, kita jangan ambil nombor besar-besar lah. Kita ambil yang nombor yang kecil-kecil je. Antara nombor yang kita boleh ambil apa dia? 24 ni boleh lah kot. Kita boleh ambil lagi nombor 20, nombor 32, 30, yang kecil-kecil lah. Okey, dan 18 ni boleh lah kecil. Yang kecil sekali. Okey, yang macam lain ni lebih pada 34, 36, 38 ni kita anggap dia lebih lah. Okey, sebenarnya apa tu, kalau kita 18 je pun boleh saya rasa. Katalah awak ambil soalan tu, awak buat macam ni. Ni, yang ini. Lepas tu, awak buat 18 je. RS. Ni pokok ke tak pokok? Dia kata lukis satu pokok dengan jumlah nilai berat. Pokok kan? Ada 2 titik kan? Atau 2 bucu kan? Satu garis kan? Maksudnya ada kurang satu kan? Lepas tu kita ambil yang isi 18. So, dah jawab soalan lah itu pun. 8 kan? Berapakah jumlah pemberat minimum? Okey. So 18 lah. Tapi kalau ikut saya tengok jawapan dekat buku teks lah kat belakang, dia bagi lebih sebab dia kata kita kena baca soalan dulu betul-betul lah. Dan pemberat. Tak ada apa cakap apa pun kan. Dia cuma cakap lukis tu pokok dengan jumlah nilai pemberat. Dia tak ada syarat apa kan. Jadi saya punya jawapan ni betul ke salah? 18 ni je. Kalau ikut buku teks yang saya highlight ni, dia ambil semua. Dia ambil 24, 18, dia ambil yang ni. Okey, rasa dia ambil ni sebab dia kata maksudnya yang paling sikit lah. Jadi saya fikir 18 pun sikit dan dia boleh jadi pokok kan. Jadi sebenarnya macam saya nak bagi tahu terang lah untuk soalan ni. Soalan yang berkaitan dengan rangkaian teori graf ni. Soalan ni dia bukan masalah soalan, masalah dia jawapan. Jawapan dia boleh jadi banyak. Okey, kalau skema jawapan dia, kalau kita buat soalan, kita membina soalan tajuk ni, kita tak boleh kata satu jawapan je, ni je jawapan dia. Siapa tak buat ikut ni tak boleh. Kalau soalan lain boleh, admat dan matematik yang lain ni kita boleh buat macam tu. Kita boleh buat soalan yang mana jawapan dia tak fix. Tetapi soalan rangkaian teori graf ni jawapan dia seolah-olah jawapan terbuka. Okey, harap kita anggap dia boleh jadi jawapan. Okey, jadi apa yang penting bagi saya dalam tajuk ni adalah awak faham nama-nama dan fungsi dia. Contoh kalau saya tanya awak apa dia pokok, awak faham apa dia. So awak boleh lukis sebab awak dah faham pokok. Okey. Kalau saya tanya awak apa dia subgraf, okey, awak boleh lukis subgraf sebab awak dah faham dia punya maksud. The problem kalau awak tak faham, dia tak jadi ya. Apa dia subgraf, apa dia pokok, apa dia apa tu gegelung, apa dia apa tu berbilang tepi. Awak tak faham, awak tak boleh nak rungkaikan jawapan sebab jawapan dia terbuka. Dia boleh jadi macam-macam. Okey. So saya ingat takat tu dulu untuk hari ni. Kita just tak selesaikan, tak habiskan secara muktamad bahagian penyelesaian masalah lah. Okey. Kalau awak tengok buku teks, muka surat 143, 144, 145 ni adalah berkaitan dengan 146, 147 ni berkaitan dengan penyelesaian masalah mana kita akan buat pada hari Khamis ini. Hari Khamis ni insya-Allah saya akan tutup ni lah kot. Saya akan habiskan semua.
semua. Okey, jadi sebelum saya tamat, saya nak minta awak buat sedikit kerja rumah. Kita saya dah bagi kerja rumah dekat awak buku hitam. Okey, buku hitam ni soalan dia saya dah bincang soalan dalam buku teks. Saya minta jasa baik awak untuk buat dalam buku hitam untuk memudahkan awak. Saya harap sangat awak buat. Okey. Saya boleh reverse balik. Macam mana reverse dia? Saya bincang buku hitam, saya bagi kerja dekat awak buku teks. Tapi awak ada kerja dengan kerja yang banyak, awak kena salin soalan, awak kena yalah banyak kerja renyah, awak kena salin soalan. Okey. Sekarang ni saya buat, saya bincang sekarang ni guna buku teks, guna soalan buku teks. Awak cuma gunakan modul hitam ni untuk buat kerja rumah saja. Beberapa muka surat saja setiap kali kelas. Jadi saya harap awak tak abaikan. Matematik dah tajuk ni senang, awak pergi abaikan. Senang cover siap-siap. Bagi pandai siap-siap tajuk ni. Supaya kita boleh spare dah tajuk ni untuk kita score. Tajuk susah banyak lagi nak jawab. Okay, so saya dah bagi kerja dekat awak muka surat 79, 80, 81 sampai 82 dan juga 83. Hari ni awak sambung 83 yang bawah tu, graf terarah dan tak terarah, 83, 84, 85 ni pasal graf pemberat dengan graf berat, 86 pasal subgraf, 87, 86, 87 ni pasal subgraf dan pokok. Okey, sama juga dengan 88 pokok. Okey, jadi nombor 15 tak payah buat, muka surat 88. Tak payah buat. 88 awak buat bahagian sampai nombor 14 saja. So, maknanya sekarang kerja rumah awak bermula muka surat, sambung muka surat 83 sampai 88. Okey, 88 pun sampai nombor 14. Okey, muka surat yang bawah tu 15 ni kita akan buat, yang awak akan buat nantilah. The next class. Okey, so ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okey, boleh faham? Kerja rumah okey? Okey. Okey. Okey, so wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong isi Iran Gina, saya letak dalam Telegram tu, tolong isi segeralah. Okey, so terima kasih kerana hadir kelas saya. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Terima kasih. Sama. Cikgu. Sama-sama.